Bandaraya Shah Alam merupakan ibu negeri bagi Selangor Darul Ehsan Malaysia. Bandaraya ini terletak di antara Klang dan Petaling Jaya, kira-kira 25 km di barat Bandaraya Kuala Lumpur. Ianya mengambil masa selama 25 minit dari Kuala Lumpur untuk tiba ke Taman Botani ini. Manakala pada tahun 1986, ia telah dibuka untuk dijadikan sebagai Taman Pertanian Bukit Cahaya Seri Alam. Dalam kesibukan kota yang semakin membangun ini, siapa sangka terdapat pusat rekreasi yang cukup indah untuk dikunjungi iaitu Taman Botani Negara Shah Alam yang terletak di Seksyen 8 Shah Alam. Dahulunya, ia dikenali sebagai Bukit Cerakah sebelum namanya ditukar kepada Taman Pertanian Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam oleh almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Hisamuddin Alam Shah Al-Haj pada tahun 1991. Apa yang cuba dipamerkan pada Taman Pertanian ini ialah kemajuan bidang pertanian dan perhutanan. Taman Botani Negara Shah Alam merupakan taman pertanian pertama di Malaysia. Taman Botani ini meliputi 1,295 hektar hutan dara dan hujan tropika. Tujuan penubuhan Taman Botani Negara Shah Alam adalah sebagai pusat kecemerlangan negara dalam bidang pendidikan saintifik kebangsaan dan pemeliharaan sumber untuk botani, hortikultur, florikultur dan pelbagai bidang berkaitan di Malaysia. Selain itu, taman ini juga menjadi tempat untuk keluarga beriadah di hujung minggu. Sambil menikmati alam semula jadi, flora dan fauna, kecantikan dan keunikan taman ini telah mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membuka taman ini kepada orang awam. Taman ini dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat 8.30 pagi hingga 5 petang. Harga tiket bagi memasuki Taman Botani ini pula berharga RM1 bagi kanak-kanak dan warga emas yang berusia 55 tahun ke atas, manakala RM3 bagi golongan remaja. Kemudahan yang disediakan juga amat memuaskan. Antara kemudahan yang disediakan ialah perkhidmatan bas, basikal sewa, kereta kuda, kedai makan, kawasan perkhemahan dan chalet. Cabaran-cabaran yang akan dilalui oleh para pengunjung adalah seperti Skytrax permulaan. Ia merupakan cabaran pertama bagi setiap peserta yang akan memerlukan mereka melalui litar permulaan sebelum mendaki pengembaraan Little Adventure untuk kanak-kanak, Big Thrill untuk remaja dan Extreme Challenge bagi mereka yang menggembari sukan lasak. Para pengunjung akan belajar bagaimana untuk menggunakan PPE iaitu peralatan perlindungan diri. Peralatan tersebut akan melatih mereka untuk menggunakan PPE dengan sistem keselamatan di tempat yang disediakan. Harga tiket untuk menyertai cabaran ini adalah RM35. Cabaran kedua pula ialah Little Adventure. Ia merupakan litar kecil yang terdiri daripada 23 cabaran penggembaraan dengan tahap kesukaran yang terdiri daripada cabaran mudah hingga cabaran sukar. Cabaran ini dinamakan sempena nama-nama tingkah laku haiwan seperti Flying Fox, Dragon Bonds, Rabbit Flip-Flop dan banyak lagi. Bagi pengakhiran aktiviti ini dengan ketinggian 70 meter Flying Fox, akan membawa anda di seluruh tasik untuk ke titik penamat. Pelbagai cabaran akan diberi jaminan untuk menjaga anak-anak dan juga orang dewasa yang kurang mencabar. Masa untuk menyelesaikan cabaran tersebut adalah kira-kira setengah jam untuk setiap pusingan. Setiap kumpulan harus menjalani 2 jam pusingan yang tidak terhad. Ketinggian minimal yang diperlukan adalah 1.1 meter. Kanak-kanak di bawah 8 tahun pula harus mendaki di bawah jagaan orang dewasa. Berat yang paling maksimum untuk mendaki cabaran tersebut adalah 100 kg. Saya datang sini untuk beriadah dengan kawan-kawan semua.
Tarzan swing. Dia macam mana? Dia macam ada letak satu kayu, satu tali, satu kayu, satu tali, satu kayu, satu tali. Dia macam kita kena berdiri atas kayu tu, lepas tu ambil tali, kita kena swing. Macam tu. Gugup juga. Kalau saya nak atas ni sebab saya dah boleh tahu macam mana dia punya track. Dengan dia punya rasa gugup pun boleh rasa dah boleh hilang kot. Lepas tu saya nak datang sini dengan kawan-kawan saya, mak bapak saya baru lagi meriah. Semua orang patut datang dan mencuba sendiri. Dia boleh rasa bagaimana perasaan nak naik flying fox, Tarzan swing and zigzag adventure. Nama saya Muhammad Fazwan, Bej Marun, umur 12 tahun. Daripada PK5. Rombongan masjid. Pertama kali. Dengan kawan-kawan, flying fox semua ada. Macam buayan ada. Buayan. Yang buayan lah. Sebab dia licin. Lepas tu dah naik banyak-banyak macam lengur tangan tu. Kena berhenti dekat tengah-tengah. Dan tangan ustaz. Ada lagi ramai datang. Tapi kalau datang ni nak bawa family lagi. Cabaran yang seterusnya dikenali sebagai Big Thrill. Litar ini terdiri daripada 26 cabaran yang menyeronokkan dengan pelbagai tahap kesukaran dari mudah kepada sangat sukar. Dengan beberapa platform, mereka harus mencapai ketinggian 17 meter semasa menyeberangi Crazy Zigzag dan terbang pada Skycrawl di segitiga Bermuda. Mereka juga harus menahan nafas semasa ingin melintasi cabaran gempa bumi dan ia juga akan menguji keupayaan anda untuk melompat di Happy Hooper. Cabaran ini akan berakhir dengan cabaran 100 meter Wild Revenge yang akan membawa anda ke platform penamat pada kelajuan yang menyeronokkan. Masa untuk menyelesaikan cabaran ini adalah selama 2 hingga 3 jam dengan ketinggian minima adalah 1.4 meter. Harga tiket untuk menyertai cabaran ini adalah RM45. Cabaran terakhir merupakan Extreme Challenge di mana ia merupakan litar yang terbaru menuju ke taman dan mempunyai 34 cabaran yang sukar dengan beberapa platform yang telah mencapai ketinggian 22 meter. Ia merupakan langkah yang terakhir bagi mencari kepuasan dalam menjalani cabaran tertinggi ini. Masa yang diperlukan untuk menyelesaikan cabaran ini adalah kira-kira 2 ke 3 jam. Ketinggian minima yang diperlukan adalah 1.4 meter. Harga tiket untuk menyertai cabaran ini adalah RM55. Yes. How many years have you worked here? I'm on and off for 3 years now. 3 years. Yeah. How about the days that offered you? From what day until what day? It's actually open Saturday and Sunday during the weekends, but if there are groups which book during the weekdays, a group need to have at least 10 people, then they'll be open during weekdays also. From what time until what time? Weekdays, it's depending on what time the group book. Okay, on weekends, it's 8 till the last group. Usually, what day are people with very many come here? Usually it's definitely the weekends, but since it's December, it's almost every day it's open. Can you tell a little bit about the safety precautions that the people want to try this, that they have been taken to do the precautions? Can you explain a little bit? Okay, precautions-wise, meaning the harness and all, right? Yeah, the equipment, the do and don'ts that they should do and don'ts. Okay, actually there are a lot actually. When I first started, I didn't really listen also. I mean, I used to take up both at a time, but that was when I was still doing the, the one which are lower to the ground. But once you go higher, you're not supposed to take 2 at a time, and they've already ramped up the equipment. So now you cannot actually take out 2 at a time anymore. One's got to be in something at all times.
Okey, Skytrack ni kita membuat aktiviti rekreasi. Kita menyediakan servis aktiviti rekreasi di mana kita buat high rope course aktiviti. Okey, dekat sini kita ada 3 different level. Kita ada Little Adventure, Big Thrill dengan Extreme Challenge. Little Adventure ni adalah untuk more kepada kanak-kanak and family. Even dewasa pun boleh naik. But the activities dia tak berapa tinggi lah, lebih kurang 5 hingga ke 8 meter. Okay, dia punya ketinggian. Dan dia ada flying fox, kita ada bridge, dan banyak lagi obstacle ataupun halangan-halangan yang kita ada lah. Dan lagi 2 circuit iaitu Big Thrill dengan Extreme Challenge. Big Thrill dengan Extreme Challenge ni dia untuk orang dewasa. Okay, dia partisipan tu mesti at least 1.4 meter ketinggian seseorang tu lah. So kat sini Big Thrill dengan Extreme Challenge ni dia ada different dia between these two. Kita ada Big Thrill, dia punya highest dia punya paling tinggi dia adalah lebih kurang 17 meter ke atas. Extreme paling tinggi 22 meter ke atas. So lagi dia punya obstacles dia dari segi difficulties dia, Big Thrill dia mudah sikit, obstacle dia tak berapa challenging sangat, tapi more kepada beginner yang belum biasa dengan aktiviti lasak lah. So kita akan syorkan untuk naik yang Big Thrill ni. And Extreme Challenge ni dia more kepada your upper body strength. Okay, dia challenging sikit lah. So circuit dia pun lagi panjang daripada Big Thrill. Dia akan ambil masa lebih kurang 2 jam lebih untuk habiskan satu course lah, bila you dalam group. Cabaran terakhir merupakan Extreme Challenge di mana ia merupakan litar yang terbaru menuju ke taman dan mempunyai 34 cabaran yang sukar dengan beberapa platform yang telah mencapai ketinggian 22 meter. Ia merupakan langkah yang terakhir bagi mencari kepuasan dalam menjalani cabaran tertinggi ini. Masa yang diperlukan untuk menyelesaikan cabaran ini adalah kira-kira 2 ke 3 jam. Ketinggian minima yang diperlukan adalah 1.4 meter. Harga tiket untuk menyertai cabaran ini adalah RM55. Hari ni saya dekat Skytrack Adventure ni kami try Flying Fox. Ini just macam training ground je. So lepas try Flying Fox tu kita akan try yang betul punya yang lagi tinggi ke atas tu. Sebab ni first time main, so at first tu memang rasa sangat nervous lah. Tapi bila try tu kan saya ada buat salah step sikit. So dia macam seronok lah tapi macam ada salah sikit, macam lain sikit lah cara dia. So tapi overall memang quite best lah, challenging. Just untuk orang kat luar tu kalau especially yang minat aktiviti lasak tu memang patut datang sini lah, sebab kat sini ada macam-macam permainan yang memang suit lah diorang punya need semua kan, macam flying fox ada, and then most of it semua yang pasal kat tinggi-tinggi atas-atas semua, so memang challenging lah untuk semua orang try, memang patut try. Selain itu, antara tarikan Taman Botani Negara ini adalah kewujudan rumah iklim sederhana 4 musim yang pertama di Malaysia. Rumah iklim sederhana 4 musim, RISEM, telah dibuka sejak lebih 20 tahun yang lalu ketika Taman Botani ini dilancarkan sekitar tahun 1986. Penubuhan RISEM ini telah diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Secara asasnya, RISEM merupakan satu bangunan yang dikawal suhunya mengikut persekitaran iklim yang menyerupai negara-negara sekitar Eropah seperti musim panas, musim bunga, musim luruh dan musim sejuk. Di sini, musim dirujuk daripada kawasan Kutub Utara. Orang ramai yang mahu mengunjungi rumah iklim sederhana 4 musim ini boleh hadir pada bila-bila masa sahaja bermula dari pukul 8.30 pagi sehingga 4.30 petang kerana ianya dibuka setiap hari kecuali pada hari Isnin. Bayaran sebanyak RM3 dikenakan bagi orang dewasa dan RM1 bagi kanak-kanak. Namun, pada hari Sabtu dan Ahad, pengunjung dapat memasuki RISEM secara percuma. Tiket untuk memasuki RISEM pula boleh didapati di kaunter pintu masuk utama Taman Botani.
Bagi sesiapa yang berkunjung ke Bukit Cerakah, pastinya akan tertarik dengan keunikan Taman Haiwan yang mendapat gelaran mini zoo dari para pengunjungnya, terutamanya kanak-kanak. Taman haiwan ini telah dibuka pada tahun 1987. Ianya meliputi kawasan seluas 72 hektar. Taman haiwan adalah antara tempat kegemaran pengunjung untuk melihat secara lebih dekat haiwan-haiwan seperti kuda, burung kakak tua, landak dan lain-lain lagi. Taman ini adalah di bawah pengurusan Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Oleh kerana itu, keindahan alam semula jadinya terus kekal tanpa sebarang masalah yang boleh merosakkan habitat yang menjadi penghuni setia di sini. Taman haiwan secara khususnya berkonsepkan taman burung di mana para pelancong boleh melihat sendiri pelbagai jenis spesies burung liar. Habitat burung ini sering dijadikan bahan kajian oleh para saintis dan para pelancong yang meminatinya. Di taman haiwan, haiwan spesies mamalia seperti kuda menjadi tarikan pelancong yang datang melawat ke zoo mini ini. Kuda yang terdapat di Bukit Cerakah ini merupakan spesies dari Equus calibus atau Equus ferus cabellus. Kuda-kuda yang terdapat di taman rekreasi ini masing-masing mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Para pelawat juga berpeluang untuk memberi makanan dan dapat membelai kuda-kuda tersebut dengan lebih dekat. Salah satu nama kuda yang terkenal di mini zoo ini ialah Sheila. Kini, Sheila telah berusia 5 tahun. Sheila telah diimport dari baka New Zealand dan kini telah diletakkan di bawah pengurusan mini zoo ini. Di samping itu juga, para pengunjung dapat dihiburkan dengan gelagat seekor burung kakak tua yang pandai berkata-kata. Jacob Abu, nama yang diberi, telah tinggal di mini zoo ini semenjak tahun 2009. Jacob Abu yang berasal dari Johor telah dipindahkan ke mini zoo ini bersama kumpulannya. Kini, Jacob Abu dijadikan sebagai penghibur utama bagi yang melalui laluan utama di mini zoo ini. Saya pertama kalilah bersama anak-anak saudara. Tujuan sambil cuti sekolah, mengisikan masa lapang diorang cuti sekolah. So bawa diorang jalan-jalan. Kat sini yang bestnya fee dia murah. Okey. So tempat dia banyak kita boleh jalan. Banyak tempat-tempat menarik lah. Jalan-jalan kat sini tengok macam-macam. Tengok rumah 4 musim tu. Binatang kat sini. Setakat ni okey lah. Okay. Dia sediakan perkhidmatan macam bas kan. Kita ambil bas dari bus stop tu. So kita boleh berhenti mana-mana je lah. Kita untuk tempat kita singgah. Tempat yang paling budak-budak ni suka yang taman 4 musim tu lah. Yang sejuk tu kan. Dua kali diorang masuk. Mungkin dalam cuti sekolah macam ni lagi lah. InsyaAllah. Khairul. Adik? Aliana. Umur berapa? Umur 7 tahun. Ni abang? 9. Datang dengan siapa? Mak dan ayah kakak. Suka dapat tengok kuda, tengok burung, bosan tu kuda. Lagi?
Tengok anak. Tengok kakak tua. Lepas ni nak datang sini lagi tak? Nak datang sini lagi? Nak. Nak datang kenapa? Seronok. Namun begitu, haiwan yang terdapat di Taman Haiwan ini seharusnya ditambah lagi dari semasa ke semasa bagi menarik lebih ramai lagi pelancong untuk melawat ke taman ini. Justru itu, Taman Pertanian Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam ini seharusnya dijadikan sebagai lokasi pelancongan domestik dan luar negara. Taman rekreasi ini juga perlu dijaga rapi dan diperkenalkan secara meluas agar dapat menjadi tumpuan para pelancong yang datang ke Malaysia.